Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita kembali menyambung dalam kitab Ihya Ulumuddin kita dalam membicarakan tentang adab-adab imam. Adab-adab imam. Sebelum itu kita sudah gariskan yang pertama, adab imam ini jangan naik jadi imam kalau dia tidak disukai oleh jemaah. Yang kedua, imam ni kena jaga call time, kena jaga waktu solat. As-salatu ala waqtiha. Jadi imam ni kena jaga solat, terutama kena solat di awal waktu. Cuma dalam konteks solat berjamaah, sunat bagi imam itu dia datang lewat sedikit, jangan datang awal sangat, ataupun jangan menampakkan diri dia tu awal. Ya, kalau dia menyorok dalam bilik imam tak apa juga. Ambil kepada sunnah Nabi. Nabi ni hanya muncul apabila dekat nak qomat. Yakni ataupun ketika apabila qomat baru Nabi muncul dekat khalayak jamaah. Kerana apa dia? Kalau imam datang awal, sebenarnya dia menyebabkan jamaah pun jadi kalut nak sembahyang sunat. Ini antara psikologinya lah. Jadi imam, kalau jadi imam, lebih baik dia datang lewat sedikit. Cuma bukan lewat sangat, lewat sedikit saja. Lewat itu maknanya dia datang ni dengan erti kata dia berada di tempat imam. Kalau dia datang awal, sunat. Kalau dengar azan dalam masjid sunat. Tapi kalau boleh duduk dalam bilik imam, yang sebaik-baiknya lah imam ni duduk dalam bilik dia dekat nak qomat. Bila Tok Bilal datang nak minta izin nak qomat, barulah dia ada, baru dia muncul. Baik, itu yang terbaik lah. Tapi kalau dah masjid kita tu bilik imam pun jauh sangat semua, buat macam biasa pun tak apalah. Okey, baik. Jadi untuk imam memang dia sunat, ada hukum khusus bagi imam, dia lewatkan sedikit kehadirannya bagi memberi peluang kepada jemaah solat sunat ataupun hadir ke masjid. Baik, yang ketiga kita sebut hari tu apa dia? Imam itu kena ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan dunia. Perbincangan kita hari itu tentang apakah hukum imam menerima gaji ataupun upah ataupun allowance. Maka di sini disebutkan bahawa imam itu harus untuk menerimanya, kerana keadaan zaman imam ataupun apa-apa saja orang yang sudah mengkhususkan diri dan masanya untuk kerja buat agama, contohnya seperti mengajar agama, contohnya seperti menjadi azan, tukang siap, tukang bersih masjid, apalagi apa saja urusan agama yang kemana keperluan zaman sekarang ini perlu kepada duit. Mereka sudah habiskan masa, maka tanggungjawab orang menguruskan juga untuk bantu mereka dalam kehidupan mereka. Baik, ala kulli hal, perbuatan yakni perbuatan agama ini tetap kita niatkan lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah, bukan kerana imbuhan dunia. Kalau kerana imbuhan dunia, maka dia jadi tidak ada bezalah dia dengan kerja buat lainnya yang berorientasikan atau bermatlamatkan kehendak dunia. Jadi macam kita mengaji agama ni, kalau tidak lillahi ta'ala, dia jadi macam apa dia? Macam tuition lah. Tuition matematik sejam RM50, belajar budak bayar sebulan tak? Sekali datang bayar berapa ringgit, RM10 ke, sebulan bayar RM100 ke tak? Jadi dia macam tuition saja. Sedangkan agama ini tujuan dia dunia dan akhirat. Tujuannya dunia dan akhirat. Maka orang cerdik dia kena niat biar sampai ke akhirat, jangan buat kerja atas dunia saja. Jadi biarlah lillahi ta'ala dan Allah lah yang membalasnya. Itu daripada sudut orang yang melaksanakan. Yang ni siapa yang buat kerja agama tu dia kena lillah, niat ikhlas. Tetapi bagi orang yang menguruskan siapa-siapa yang nak buat kerja ni, siapa contoh pengurusi masjid ke, pejabat agama ke, mereka bertanggungjawab untuk memudahkan orang yang buat kerja agama ni dalam kehidupan mereka. Ni ulama bahas ni. Sebab tu ada disebut sebagai allowance ataupun sagu hati. Sebab mereka dah habiskan masa, mereka dah guna masa, mereka dah menggunakan waktu yang mereka ada itu untuk memudahkan urusan umat Islam. Orang lain boleh pergi kebun elok, boleh pergi, tapi sebab dia tok imam, dia tak boleh sama dengan orang lain. Dia kena fokus lebih sikit. Maka di situlah sebab dia ada atas dasar tanggungjawab dia apa semua, dia kena ada tanggungjawab dia, pertanggungjawaban dia itulah, maka kita bagi sagu hati. Baik. Itu kewajaran. Kalau dulu orang yang contoh mengaji Quran. Zaman dulu mana ada upah macam sekarang. Tetapi orang tua ataupun ibu bapa waktu tu dia bagi beras kepada tok guru. Dia bagi ayam, dia bagi sayur, bagi tembikai, bagi timun, bagi pisang. Jadi tok guru tak payah beli. Dah ada kat rumah. Tu baru betul. Sebab apa dia? Sebab ajar anak dia. Sebab tanggungjawab mengajar anak ni tanggungjawab ibu bapa. Maka ganti-gantilah. Jadi tok guru yang tolong ajar pula. Jadi bila tok guru yang ajar, maka kita kena gantilah. Ganti masa dia. Kita tak bayar atas ilmu dia. Kita bayar atas masa. Kan masa itu ibarat emas.
Masa ni paling berharga bagi orang beriman. Tapi kita minta masa dia. Kita minta masa dia untuk cara kita. Untuk tolong urus bagi anak kita. Maka di situlah kita ada istilah je sagu hati tadi. Hadiah pemberian. Baik. Jadi zaman sekarang ni tak perlulah bagi pisang, tak perlu bagi beras sebab semuanya diganti dengan duit. Jadi mungkin untuk guru tu waktu tu dia tak perlu pisang tapi dia perlu pamper anak. Nah, pamper anak. Maka nak beli pamper anak kena guna duit. Ya, kecuali pula anak dia ada 30 orang dah. Kalau anak murid ni kamu bagi pamper kat saya. Kamu bagi beras. Nah, tetapkan. Kamu tolong bayar bil elektrik saya. Anak murid ni bayar bil air pula. Tak apalah kalau macam tu. Tapi ada kau orang nak buat macam tu. Bagi duit lah mudahnya. Nanti Tok Guru tu pandai lah. Kamu tolong beli baju untuk anak saya nombor 2. Kamu beli Milo. Tak perlu zaman sekarang. Sebab zaman makin kompleks. Tahu kompleks? Kompleks ni maknanya banyak ragam. Makin banyak. Kalau dulu orang kerja dia meniaga, bertani, tangkap ikan, apa lagi, menternak biri-biri. Kalau sekarang ni dekat sekolah saja, cikgu, pak guard, apa lagi, mak guard pun ada. Orang jaga kantin, orang meniaga di kantin, kerani pejabat, kerani bilik makmal, kerani perpustakaan. Tu sekolah saja. Jangan kita kata sekolah ni cikgu saja ada. Tak, banyak lagi tu. Itu baru sekolah, belum pergi ke hospital. Bahagian jadi nurse, unit kecemasan, unit X-ray, unit tulang, unit orang tua, unit ibu bersalin, unit kanak-kanak, macam-macam. Banyak lagi tu. Jadi kompleksiti ataupun kepelbagaian, keragaman zaman kita sekarang. Dulu ada bank. Tak ada bank sekarang. Ada bank kan. Dalam bank pun macam-macam hukum ada kat situ. Apa hukum pinjam meminjam, hukum tentang saham, hukum tentang jual beli yang tertangguh dan sebagainya. Jadi banyak kompleksiti zaman ini memerlukan kepada pengurusan yang tak ada pada zaman dahulu. Tetapi Nabi ni bukan nak suruh kompleks tak. Nabi membina asas. Nabi zaman Nabi ni untuk membina asas hukum. Jadi nak contoh, apa asas hukum bagi jual beli? Jual beli ni apa dia jual beli? Penukaran pemilik, kepemilikan, bertukar milik. Jual beli ni bertukar milik. Aku bagi barang aku, kamu bagi barang kamu kat aku. Tukar. Kalau dulu siapa yang ada ayam, siapa yang ada telur ataupun sayur, beras. Saya ada ayam 2 ekor, saya ada beras 5 gantang. Saya memang nak ayam pun, saya pun memang nak beras. Tukar. Sama-sama tukar. Zaman sekarang kita tak guna cara macam tu dah. Kita guna duit. Ayam apa ayam? Ayam sekilo RM7. Saya nak 2 kilo lah. Mana berapa ringgit? 14. Ataupun timbanglah ayam tu seekor apa? Seekor 1.7 kilo. Jadi kira lah berapa tu? Dapat berapa? Dalam RM12 ke dah? Dapat dalam RM12. RM12 seekor ayam. Bayar RM12. Jadi orang tadi dapat daripada duit RM12 yang dia dapat, dia tukar pada benda lain pula yang dia nak guna. RM12 nak beli apa? Saya nak beli susu 3 tin contoh dah, ataupun 4 tin. Jadi susu manis tu RM3 satu tin kan. Maka dapatlah 4 tin. Mana dia boleh beli ke tempat lain pula. Kadar dia tukar dengan duit. Jadi orang panggil zaman ni berkembang. Dan sekarang ni pun boleh jadi kita tak guna duit. Kita kena nak beli barang tu guna apa dia? Guna barcode. Guna scan code ni. Barcode scan code lah. Maknanya guna back in je. Transport online. Tak ada guna duit kertas dah. Dulu guna duit kertas. Sekarang ni tak. Sama ada kita bagi kad ATM kita ataupun kita scan dia punya kod kan. Kita scan, kita bayar berapa? RM3.50. Okey dah masuk dah. Itu. Zaman. Kita tak, jadi perkembangan zaman itu menyebabkan sistem jual beli itu makin kompleks ataupun mungkin makin memudahkan ataupun guna cara yang berbeza-beza, tetapi tujuannya tak sama, iaitu ada pertukaran. Dan bila bertukar tu Islam ajar macam mana? Kena redha meredai. Dua-dua tu saling meredai. Okey, aku terima barang kamu, kamu terima barang aku. Redha lah tu. Lepas tu tidak ada pemaksaan, kena adil, tidak ada yang tertindas, yang terzalimi, tidak ada unsur penipuan, tak boleh kena ada kezaliman, tidak boleh ada unsur penipuan ataupun barang rosak tapi dia tipu rupa-rupa ada macam-macam lah. Jadi konsep yang Nabi bawa, Nabi ajar tu ada. Cuma ikut zaman. Zaman mungkin boleh berubah, lebih moden dan sebagainya. Jadi kalau dari sudut pekerjaan pun macam tu. Jadi dulu orang yang bekerja agama tak perlu guna duit pun.
Saya ingat awal-awal tahun dalam tahun 90 80 pun tok guru pun tak guna duit pun. Dia duduk pondok je, dia tok guru pondok Duduk pondok je, berah pun orang bagi. Nah, dia nak pergi mana-mana orang bawa. Kan. Ni saya datang sini, ada kamu ambil rumah saya? Tak ada, saya datang sendiri. Nah, dulu tok guru tu ada orang bagi kereta, ada driver lagi. Tok guru nak pergi ngajar mana-mana, nak pergi mana-mana, orang tolong bawa kan. Maknanya selesai lah. Maknanya kalau macam tu tok guru tu tak perlu duit pun. Ya. Ni anak saya nak pergi sambung belajar di Yaman, sambung belajar di Mesir, contoh dah. Jadi perlu duit tiket kapal terbang. Tok guru tak ada duit. Siapa yang bagi duit? Orang kampung lah. Orang kampung bagi duit. Adakah tok guru minta? Tak perlu minta, faham lah. Sebab apa? Sebab tok guru tadi sudah menyerahkan dia punya kehidupan untuk mendidik umat. Nah, ilmu dia dulu dia belajar habis masa muda untuk belajar ilmu. Sekarang ni dia habiskan masa tua untuk menyampaikan ilmu. Nah, waktu dewasa dan waktu tua dia tu untuk menyampaikan ilmu kepada umat. Maka umat tolong bantu dia daripada sudut urusan keluarga dia dan urusan-urusan dunia dia. Itu nah. Cuma itu zaman kita sekarang ni duit belaka, ganti dengan duit semua. Senang. Ustaz nak bayar kereta ke bulan-bulan, nak bayar apa-apa kan, senang, semua guna duit. Jadi tak perlu kita nak meminta secara spesifik dengan kompleks yang lebih banyak. Dulu tak banyak kompleksnya. Tahu kompleks dia? Tahu kompleks kepelbagaian, kerencaman, kepelbagaian, kemacam-macaman, macam-macam. Baik, kita tengok pula pada hari ini yang keempat. Yang keempat, imam itu janganlah tergesa-gesa mengangkat takbir. Jadi imam jangan cepat-cepat Allahu Akbar, takbiratul ihram. Jangan cepat-cepat naik atas jadah, la ilaha illallah, baru siap qomat. Lepas tu dia Allahu Akbar, tak ada tengok orang belakang. Makruh imam buat kerja macam ni. Dia kena paling dulu. Nabi berpaling ke belakang dahulu, tengok jemaah dulu, tengok makmum betul ke tidak, lurus ke tidak, sah dia, ada senggang-senggang, ada jarak-jarak lagi ke tidak. Maka kena tegur, pakcik rapat sikit, yang ujung ni korang kosong, kena sebut. Ujung sana ada orang baru datang kat belakang, tunjuk sambil senyum lah kena rapat-rapat kosong. Kadang-kadang tak perlu pun sebut dalam bahasa Arab, istaqim rahimakumullah, tak perlu sebut pun kadang-kadang sebut tu nak tunjuk pun ada. Minta maaf tak sebut direct. Memanglah itu bukan waktu nak baca hadis. Memang ada hadis dia kan, istawu sufufakum fa inna, tak perlu. Itu bukan waktu kita nak baca hadis. Kalau kita baca hadis yang difahami tak apa, masalah tak faham orang makmum ni, bukan semua orang faham bahasa Arab. Kita bukan waktu nak ni. Jadi sebut direct, tuan-tuan sila luruskan saf, direct. Tu waktu dia. Dah sebab Nabi orang Arab, Nabi cakap kau bahasa Arab lah. Kita orang Melayu cakap kau bahasa Melayu. Sebab ni waktu arahan, bukan waktu pendidikan hadis. Bukan waktu belajar hadis. Ni waktu kita nak praktik. Jadi praktik direct. Stawu sufufakum. Betulkan, luruskan saf kalian. Tuan-tuan, luruskan saf. Sebut terus macam mana nak lurus saf. Tengok tumit biar sama dengan garisan saf. Sebut terus. Sebab orang ni bukan semua datang majlis ilmu, betul? Tapi datang jemaah. Jadi waktu datang jemaah itulah kita nak bagi tahu macam mana cara nak luruskan saf. Barulah sempurna ataupun markah kita tu dekat dengan 27 kali ganda ke arah kesempurnaan. Lurus saf. Lepas tu apa lagi? Rapatkan saf. Rapat-rapat macam mana? Luruskan saf, samakan tumit dengan garisan ujung saf. Rapatkan saf antara makmum biar bersentuhan. Simple. Tak payah cerita lah. Rapatkan saf, tuan-tuan, rapat saf ni bahu jumpa bahu, lutut jumpa lutut, buku lali jumpa buku lali. Tak payah cerita sebiji tu. Sebut bersentuh dah. Biar saling bersentuhan. Mana bahu lah, bahu sentuh. Bahu buat sentuh. Biar saling bersentuhan antara makmum. Itu cara nak merapatkan saf. Sebut gitu sudah. Jadi yang penting samakan tumit hujung garisan saf, rapatkan saf dengan cara saling bersentuhan. Ni siapa jadi imam lepas ni ikutlah buat macam ni. Jadi paling ke belakang, naik atas jadah imam, paling ke arah makmum, menghadap makmum. Tuan-tuan sila luruskan saf dan rapatkan saf. Kita pun mata tengok. Bila nampak ada tak betul lagi, hal tangan tu bagi arahan, tuan. Ayah, Ji,
Ni abang, depan sikit bang. Sebut gitu. Kena sebut. Ustaz sebut, kena sebut. Dan ini bila kita buat macam ni, secara psikologinya, sebagai seorang imam dia ada wibawa. Tahu wibawa? Ada tak? Wibawa tahu wibawa? Bukan bawang. Wibawa ni maknanya kepimpinan. Sifat kepimpinan dia ni kuat lah. Orang ni tak boleh main-main ni. Orang respect. Wibawa ni ada sifat keterampilan, kepimpinan, respect, hormat ke dia. Ni bukan main-main ni, bukan lekeh-lekeh, bukan orang biasa ni jadi tok imam ni. Dia orang berilmu. Sebab tu dia tak kira walaupun kita muda, sebab yang makmum pula mungkin lebih tua pada kita. Kita bukan nak kurang ajar dengan dia, kita nak sempurnakan. Kita panggil lah elok-elok, bang, rapat sikit, pak cik. Atau lagi, kalau ada nama lagi sedap kena kita kenal kan. Ni apa? Cik Mat, rapat sikit. Sebut. Bila sebut nama ni dia secara kalau ilmu pedagogi, ilmu belajar mengajar orang. Bila kita sebut nama dia akan lebih berkesan. Sebut nama dia. Tegur kesilapan, sebut nama. Tapi bukan kita nak memalukan, tidak, kita nak membetulkan. Dia pun ingat sampai ke bila-bila dia ingat tu. Nampak tak? Jadi imam makruh bila lepas qomat tu angkat takbiratul ihram, tak boleh. Makruh hukum. Tak boleh ni dengan arti kata makruh. Sebaiknya dia check dulu. Kalau Saidina Umar dulu macam mana dia buat? Saidina Umar dulu, kalau pedang lah. Jadi pembaris ya. Nak betulkan ada orang ke depan dan ke belakang, guna pedang, lalu ke belakang. Kalau tak jaga betul-betul, hirih habis tumik tu. Kaki tu kena lah. Jadi imam ini seperti komandan, mengatur barisan askar tentera. Jadi saf belakang itu kena diperhatikan. Baik. Sama ada imam itu berpaling ke belakang menghadap ke arah makmum ataupun dia melihat ke kiri dan ke kanan. Baik. Dua-dua cara tu ada dibuat oleh Nabi. Sekiranya ada kosong, maka imam kena arahkan untuk dipenuhkan. Diceritakan bahawa sahabat Nabi SAW sentiasa berhimpit-himpit sehingga berlaga antara bahu-bahu mereka dan bercantum antara kaki-kaki mereka. Ni sahabat ni bila semayang ni memang rapat sungguh, rasa sungguh orang sebelah. Tapi kita nak rasa orang sebelah ni, orang tu tak nak sentuh kita, kita pun tak nak sentuh dengan orang. Ni ukhuwah yang longgar. Longgar dah ukhuwah. Baik. Jadi sahabat dia rapat-rapat sungguh, berimpit. Jadi macam berimpit. Juga janganlah imam itu tergesa-gesa mengangkat takbir sebelum selesai iqamat. Baik. Itu untuk yang keempat. Yang kelima pula, hendaklah imam itu menguatkan suaranya semasa mengucapkan takbiratul ihram dan juga takbir intiqalat lainnya. Imam tu hendaklah, hendak ni dalam arti kata sunat. Angkat takbiratul ihram kuat. Maknanya kena baca jahar. Allahu akbar. Kena kuat. Yang lain pun sama. Takbir-takbir lain. Imam sunat, kalau makmum makruh. Betul tak? Sebab apa makmum makruh? Sebab dia pun nak suara kuat. Pasal apa? Imam sudah lah. Perasan tak? Perasan tak ni? Perasan tak? Allahu akbar. Belakangmu Allahu akbar. Bunyi juga. Tu makruh tu, bukan sunat. Naik suara pasal apa? Tapi orang kampung, orang lain buat, kita pun buat juga. Nampak khusyuk lah kononnya. Nampak lebay lebih ada orang lah kalau takbir kuat ni. Sedangkan perbuatan itu jahil. Perbuatan orang tak mengaji. Makmum tak perlu nak angkat takbir kuat ni. Kalau dulu ada orang panggil apa, tukang sambung. Tak, contoh, sebab dulu kan tak ada mic, tak ada speaker. Jadi sah dulu, kalau Masjid Nabawi tu kan sampai 40 sah contoh tak kan. Masjidil Haram waktu haji apa semua, waktu bulan puasa penuh masjid. Jadi lepas imam Allahu akbar, Allahu akbar, kan ada panjang kan. Lepas kalau dulu tak ada speaker, dia buat macam ni tau. Bila makmum panjang, makmum ramai, maka ada seorang lepas tu imam tu dia akan ikut. Lepas tu dalam lebih kurang mungkin dalam 10 sah ke 15 sah ada seorang lagi kat belakang ni. Dia akan lepas yang ni buat, dia pun buat juga. Dia sambung menyambung. Lepas tu ada lagi belakang ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau gitu dah lebih kurangnya. Disambung-sambung. Cerita dulu. Sekarang tak perlulah ada mic lah. Tak perlu nak menambah tu.
Tak perlu dah. Dulu memang sebab tak ada, sebab itulah orang ramai kan, mic pun tak ada kan. Baik. Jadi sekarang ni ceritanya makmum. Bila imam buat Allahu Akbar kuat, dia pun nak buat juga. Tak boleh, tak boleh, makruh di situ. Adapun makmum dilarang menguatkan suara melainkan sekadar untuk diri dia saja dengar. Ni kalau sampai orang sebelah dengar ni makruh. Begitu juga makmum mesti melewatkan takbirnya, iaitu setelah takbir imam. Tak boleh sama dengan imam. Dia kena imam habis dulu. Ataupun biasa kita sebut dia Allahu A. Bila A tu maknanya kan dua kalimat Allah Akbar. Allahu Akbar kan. Lepas selesai Allah baru kita boleh. Allahu Akbar. Akbar ni baru kita start nak angkat takbir ke ataupun kita nak start bergerak. Kan? Allahu Akbar. Baik. Yang keenam, sekiranya seseorang itu diberi pilihan sama ada menjadi imam atau tukang azan. Kalau diberi pilihan untuk jadi imam ke ataupun orang yang azan, muazzin, maka hendaklah memilih untuk menjadi imam sahaja kalau dia ada cukup syarat. Tak payah jadi dua-dua lah, ambil satu je. Kadang-kadang kita ni macam kita ngaji agama, orang kampung tak ngaji agama sangat. Kita belajar agama, kita tok imam boleh, tok bilal boleh. Betul tak? Maka pada ketika itu kalau ada option nak lebih ni, maka jadi imam lebih utama. Tok bilal tu bagi ke orang lain pun tak apa. Kadang-kadang ni lah orang keadaan boleh jadi juga kita imam tak datang, kita tok bilal waktu tu, tapi imam tak datang. Imam kata dah tak ada ni, imam dua, imam ganti semua tak ada, cuti di Bali, imam pun cuti juga. Betul tak? Imam semua tak ada. Maka pada ketika itu macam mana? Tok bilal tadi kalau dia memang dia belajar tu imam juga kan, maka utamalah dia jadi imam, lepas tu azan tu suruh orang lain. Dia kena macam tu. Baik. Kerana setiap seorang, yakni daripada imam ataupun bilal tu, dua-dua tu ada keutamaan dalam tugas masing-masing. Dimakruhkan jika disatukan antara dua tugas ini atas seorang. Makruh. Kampung tu letak atas seorang ni. Okey, kamulah tok bilal, kamulah imam. Itu makruh. Punya kedekut duit masjid. Okey, kamu imam, kamu tok bilal, kamu imam. Kami bagi 1,000. Makruh. Itu makruh. Kalau boleh kena asingkan. Baik. Sebaik-baiknya imam bukan tukang azan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu orang yang menjamin dan tukang azan adalah orang yang dipercayai. Baik, hadis Abu Daud. Baik, seterusnya yang tadi kita sebut adab-adab ataupun tanggungjawab imam sebelum semayang. Ada berapa tadi? Ada 6 kan. Yang pertama, jangan naik kalau orang tak suka. Yang kedua, kena jaga waktu salat. Yang ketiga, kena ikhlas. Yang keempat, jangan tergesa-gesa angkat takbir. Yang kelima, kena kuat suara. Yang keenam, kena pilih satu saja. Sama ada jadi imam ataupun jadi bilal. Yang utama jadi imam. Baik. Kemudian kita tengok tugas-tugas iman dalam solat. Tadi sebelum ni dalam solat, tengah semayang. Tengah semayang pula. Yang pertama, tulislah tanggungjawab imam ataupun adab imam sewaktu solat. Yang pertama, janganlah imam menguatkan suara semasa membaca doa iftitah. Maknanya imam tak perlu baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Satu masjid tengok guna mic. Jangan, makruh hukum dia. Ataupun membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam jangan baca kuat doa iftitah dan ta'awuz. Baik. Tetapi hendaklah imam menguatkan suara ketika baca surah Al-Fatihah. Dua tadi jangan kuat, iftitah dengan ta'awuz. Tapi bila Al-Fatihah kena baca kuat. Dan surah-surah setelahnya pun baca kuat. Baik, dalam rakaat solat subuh, 2 rakaat subuh, lepas tu 2 rakaat maghrib, lepas tu 2 rakaat isya. Baik. Dan sunat ini pun berlaku walaupun buat seorang-seorang semayang tu. Sunat semayang subuh walaupun seorang-seorang baca kuat, baca jahar. Sunat semayang maghrib baca kuat. Sunat semayang isyak baca kuat juga walaupun seorang-seorang semayang. Kan sebelum ni kita belajar dah, walaupun kita semayang seorang-seorang,
tetap disunatkan untuk kita azan dan iqamat. Jadi kalau kita nampak Zuhir sembahyang seorang, tapi mana tahu ada makhluk lain yang mengikut. Nah, bukan cerita hantu ni. Dah, Allah hantarlah siapa-siapa makhluk mengikut kita sembahyang, dapatlah pahala jemaah tu. Nah, walaupun kita Zuhir nampak sembahyang seorang-seorang, tapi sebab kita qomat, kita azan, kita qomat, nanti Allah hantarlah mana-mana makhluk hamba-hambanya yang soleh tu datang ikut kita. Dia tak adalah nak bisik amin. Tak adalah macam tu. Nak setu bahu. Aku jadi makmum ni. Tengok bahu tangan. Tak ada. Tu cerita Indon ni tu. Jangan terpengaruh. Tak ada. Kalau tak percaya tu, cuba sembahyang malam ni pukul 2 sama-sama. Ada yang ikut. Ada. Pernah ke? Sembahyang isyak pukul 2. Tak pernah lah sebab kamu sembahyang pukul 8.30. Cuba sembahyang isyak pukul 2 sama-sama. Berani azan qomat, lepas tu baca kuat. Bacalah kuat. Kalau boleh pasang speaker, ada speaker. Baik. Macam mana kalau sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar kita baca kuat? Jawapannya dia tidak sunnah. Ulama jawab, ianya tidak sunnah. Jadi makruh. Sebab ianya bukan sunnah. Nabi tak ajar macam tu. Kalau ikutlah cara Asar, yang ni waktu maghrib, waktu Zuhur dan waktu Asar ni Nabi baca sir. Nabi baca perlahan, maka kita pun baca perlahan. Ada keadaan yang mana, contoh saya sebut contoh. Contohnya kita sembahyang Zuhur dengan anak kecil, anak-anak kita yang kecil. Contoh anak ni pula anak yang tadika, anak tengah sekolah pasti. Nah, kita ada anak ni, tak cerita lah, kamu jadi ayah ada anak. Jadi bila ada anak kecil ni, mereka sedang belajar. Mereka sedang belajar. Maka waktu tu kita nak sembahyang satu perkara. Dalam masa sama kita nak suruh mereka tiru kita. Belajarlah. Waktu ni subhanallah, kita baca kuat sikit je, bukan baca kuat macam kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kuat sikit biar didengar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk siapa? Untuk anak kita tadi dengar. Dia boleh tirulah. Dia memang dia tengah belajar waktu tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kan? Dia kuat tapi perlahan. Dia bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal, macam duk pasti kan katalah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dia kena goyang sikit. Tu lillah. Tak perlu. Sebab dia tengah sembahyang betul ni. Jadi kita baca kuat sekadar macam nak bantu hafalan anak tadi. Itu tak mengapa. Cuma jangan buat dalam masjid. Ni ceritanya kalau kita sembahyang kat rumah. Anak kita tu nak menghafal At-tahiyyatul mubarak. Dia pun ingat, Ustaz Zahar. Dia pun ingat, dia macam dia baca ramai-ramai dengan kawan-kawan dia. At-tahiyyatul qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri macam dia baca kat sekolah. Lama-lama dia ingat. Dia tak sebut hari itulah surah-surah yang kita duk baca dari Tok Imam ni adalah hasil daripada surah yang kita dengar Tok Imam waktu kita kecil dulu, betul? Tok Imam tu rajin baca Watini wa Zaitun kita lekat sampai sekarang. Kalau dia biasa baca Wadduha lah. Jarang Tok Imam baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Jarang Tok Imam baca. Jadi kita pun tak ingat sangat. Surah panjang pun kalau kita ingat, sabbihisma rabbikal a'la. Tu kita ingatlah sebab Tok Imam ulang. Jadi ianya adalah tarbiyah juga, walaupun ibadat tapi dalam sama tarbiyah mendidik. Baik. Ini ceritanya kalau imam itu kita imam, anak kita makmum untuk didik. Tapi untuk jemaah umum, janganlah, tak perlulah buat macam tu. Dah, mentang-mentang ada ni biji mic hitam tu dekat mulut dia. At-tahiyyah. Dengar. Speaker tu dengar. At-tahiyyah. Berangin satu masjid. Kan? Hamas kan? At-tahiyyah. Satu masjid terasa berangin tu. At-tahiyyatul mubarakah. Tak perlu makruh tu imam buat macam tu. Dia sekadar kalau tayang slow untuk dia saja. Jangan sampai makmum lain pun dengar, speaker dengar kan. Bukan sekarang satu kampung dengar. Dah speaker dua pasang. Jadi tak perlu macam tu sekali. Kemudian kita tengok apabila amin, maka hendaklah dikuatkan oleh imam dan makmum mengikutnya. Makmum mengikutnya nak erti kata bersama-sama dengan imam. Jangan awal dia pada imam, ataupun jangan lebih dia pada imam. Ikut imam je. Ni banyak berlaku ni. Imam sebut macam mana? Imam sebut amin. Dia nak kebut dia amin. Tanya dia amin. Dia nak tu juga. Tak boleh, makruh. Dia panggil makmum degil.
Dengin. Nah, imam sebut macam ni, ikut imam. Benda ni pun boleh jadi khilaf. Kan? Ada khilaf kan? Amin. Imam amin. Dia nak keras dia juga. Amin. Dia nak ngajar imam. Kamu jadi imam lah kalau macam tu. Orang lain ikut kamu pula. Sekarang ni dia makmum. Tak boleh nak keras macam tu. Ni orang panggil jahil. Nampak macam alim tapi jahil. Ya, jadi kena ikut imam. Dalam hal amin. Sebab Nabi sebut siapa yang amin dia sama dengan amin imam, maka dia bersamaan juga dengan amin malaikat, kan? Baik. Yang kedua, hendaklah imam menjaga 3 tempat untuk diam sejenak. Kita panggil apa ni? Tamak ninah lah ni. Imam ini kena jaga 3 tempat. Ni tengah semayang ni. Untuk diam sejenak sewaktu berdiri. Yang pertama, selepas takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah. Nah, contoh yang pertama dah. Allahu Akbar. At-tahiyyah. Baru start. Ada tamak ni. Nah. Jangan Allahu Akbar at-tahiyyatul mubarakatuh sallallahu. Relax dulu. Allahu Akbar at-tahiyyatul mubarakatuh sallallahu. Jangan makruh. Jadi imam kena jaga. Ada senggang waktu. Kalau berhenti sejenak ni, kalau kita ikut saat, berapa saat? Macam 2 saat lah. 1 2 1 2 1 1 2 2 tu kawat kan. 1 2 lah, 1 2. Ataupun kita sebut dalam kitab fiqh sebut apa dia? Subhanallah. Subhanallah. 2 saat kan? Subhanallah. 1 2 Subhanallah. 1 2. Lebih kurang lah tu. Ataupun kalau 1 2 tak ada pahala. Kalau subhanallah ada pahala. Cuma tak perlu sebut subhanallah tu. Dia kiraan berhenti tu. Allahu Akbar. At-tahiyyah. Subhanallah tak payah sebut. Cuma Allahu Akbar. At-tahiyyah. Ada berhenti saja. Nak. Itu yang pertama. Yang kedua, selesai baca Fatihah. Bila lepas baca Fatihah, kena berhenti sekejap. Baik, macam mana ni? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang waladdallin. Amin. Tu sambung tu berhenti sekejap. Waladdallin. Amin. Masalahnya budak-budak. Budak macam mana waladdallin. Amin. Belakang tu bunyi kuat dah. Lin tak ada habis nu lagi. Tak ada kena nu lagi. Ma'rif li sukun tak kena nu lagi. Ya lagi. Ya lin tak kena lagi. Belakang tu dia budak-budak kan. Lepas tu orang tu amin dah. Tu kena belajarlah dah. Jadi imam lepas waladdallin sejenak baru amin. Baik. Sama juga lepas dia apa lagi kena sifat ni? Sewaktu selesai baca surah Fatihah, sebelum rokok, inilah yang teringan sekali, yakni sekadar ada pemisah antara surah dengan takbir rukuk. Baik. Contohnya ni. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Lepas habis surah tu. Ayat terakhir tu minal jinnati apa? Macam dia? Minal jinnati wan nas. Allah ada singgah. Minal wan nas. Allahu Akbar. Jangan minal jin, dia baca sedap kan. Dia baca sedap, lepas tu nak suruh dengung echo kuat kan. Qul a'udzu birabbin bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Tak kan bunyi tu? Jahil. Ada kita berhenti dulu. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Baru kita takbir. Baik. Apa lagi? Terdapat larangan tergesa-gesa dalam 3 tempat ini. Makmum berada di belakang imam, tidak perlu membaca selain daripada surah Fatihah. Tetapi sekiranya makmum tidak mendengar suara imam kerana mungkin tempatnya jauh daripada imam, ataupun memang di dalam solat yang tidak perlu dikuatkan suara zuhur dan asar, maka boleh makmum membaca surah setelah Fatihah. Baik. Contoh kalau jauh sangat, macam tadi nampak
40 surah. Tak dengar imam baca apa. Nah, maka lepas baca Fatihah, bab penanda dia kan pada amin. Kan bila orang hak depan tu amin, orang dah habis Fatihah ni. Amin. Jadi makmum hak belakang-belakang tu bolehlah mula baca Fatihah kan. Lepas baca Fatihah, imam tak rakaat lagi, tapi tak dengar imam baca apa kat depan. Nah, ni cerita masjid besar ni. Lepas tu cerita tak ada speaker. Nah. Maka waktu tu boleh makmum baca surah. Dia punya ilat dia sebab dia tak dengar imam baca apa. Barulah boleh dia baca surah. Macam solat Zuhur Asar lah. Lepas baca Fatihah, imam pun kita tak tahu baca Fatihah dia habis waktu mana kan. Lepas tu ada baca surah kan. Jadi imam pun baca surah lain, makmum baca surah lain. Tak apa sebab tak dengar. Nah, al-imam waladhdallin amin, dia baca alam nashrah laka sadrak. Makmum baca qul ya ayyuhal kafirun. Masing-masing baca, tidak mengaku. Untuk solat yang kita tak dengar imam baca apa. Tapi kalau kita dengar makruh kalau kita baca lain. Nah, kita dengar imam speaker elok semua. Imam baca apa dia? Surah wadduha wal laili idza saja. Kita makmum, imam letak Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah. Dia baca qul huwallahu 3 kali. Aku pahala banyak lagi untuk imam. Sebab 3 kali kan satu Quran. Kan? Baca qul huwallahu 3 kali kan satu Quran. Sama dengan imam baca wadduha je dia kata. Ini makruh. Bajet lebih cerdik pada tu imam dia panggil. Jadi waktu imam baca surah, makmum kena dengar, bukan baca surah lain. Kecuali kita tak habis Fatihah lagi. Maknanya lepas habis Fatihah lah ni. Lepas kita habis baca Fatihah kan imam duk baca surah. Imam duk baca surah lagi, kita dengar lah. Ataupun kalau nak ngikut pun ikut biar sama dengan dia. Dan jadi kalau ikut ni untuk apa dia ikut ni? Ikut ni pula sekadar ikut. Jangan kuat. Jangan sampai macam budak kecil ngikut. Budak pasti kalau ngikut dia baca kuat kan. Tak, kita ikut sekadar nak ikut. Bila nak ikut tu, kita dengar dia baca, kita pun baca sekali. Untuk apa ikut ni? Untuk khusyuk. Untuk khusyuk orang awam. Untuk bantu khusyuk. Jadi sebab tu jadi imam ni kalau boleh baca surah yang makmum boleh ikut. Jangan baca doa surah yang panjang-panjang tu, yang tengah-tengah tu. Nanti aku saja je baca surah tengah-tengah. Nanti kalau aku salah pun tak ada orang tahu. Kalau aku tak ingat pun tak ada orang tahu pula. Tak boleh. Itu panggil tok imam yang tidak ada jiwa tarbiyah. Dia kita jadi imam ni, dia kena didik orang supaya bila buat ibadat tu biar rasa suka, biar rasa syok, biar rasa khusyuk. Nak khusyuk ni maknanya bila mulut sebut biar hati tu ada sekali. Sekarang ni kalau imam baca surah yang tengah-tengah, makmum tak hafal. Tak, dia dengar sajalah. Dengar tu mungkin 3 ayat pertama je. Memang masuk ayat keempat mula dia fikir benda lain je. Dia fikir Allah sedapnya, Allah laparnya. Dia mula ke lain dah. Allah, dia mula fikir benda lain. Pak ni nak tengok bola ni. Imam baca panjang pula. Aduh yai tak. Imam baca panjang, aku nak tengok bola lepas ni. Tak. Lepas ni kalau baca panjang dia mula bebel tu. Kalau baca panjang tak sedap pula tu. Tambah lagi. Kalau baca panjang lepas ni apa dia? Wirid pun panjang juga, doa pun panjang juga. Dia mula bebel. Dah makmum biasalah. Jangan kita harap makmum ni macam Tok Wali belaka. Redha je kan. Tak. Dia bunyi mulut, dia bunyilah bukan bunyi mulut, bunyi dalam hati tu. Jadi makmum, jadi untuk hilangkan gundah gulana tadi, maka bacalah surah yang makmum boleh ngikut. Dah. Apa tu? Wasyamsi wadduhaha. Aku tahu ni boleh ikut sekali. Betul? Jadi daripada hati dia mengelamun benda lain, baik dia ikut sekali tak imam baca. Membantu jemaah untuk khusyuk. Walaupun itu khusyuk tahap rendah, jadilah. Kan? Jadilah tu. Okeylah tu. Daripada dia mengelamun benda lain. Baik. Yang ketiga. Isyak dah? Isyak dah. Baik, yang ketiga. Imam hendaklah meringankan amalan solatnya, yakni jangan panjang sangat dalam bacaan surahnya, terutama pada waktu yang jemaah ramai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffaf fa inna minhum ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Daripada Abu Hurairah sabda Nabi, apabila seseorang kamu bersolat dengan orang ramai, makna solat berjemaah lah ni, ramai, maka hendaklah diringankan solat itu, kerana boleh jadi kat belakang tu ada orang sakit. Ni fal yukhaffaf
fa inna minhumud dha'ifa, ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang yang sakit, was-saqima, ada orang yang dia saqim sakit, dhaif ni orang lemah, wal kabira, ataupun ada orang tua. Nah, tetapi apabila solat seorang-seorang maka bersolatlah sepanjang sehendak kamu. Ya, kalau sembahyang seorang-seorang, lantaklah nak panjang mana pun. Nak sejam ke nak berdiri, 2 jam nak berdiri pun tak apa. Pernah buat sembahyang diri sejam? Try sekali, syok. Nah, sembahyang 1 rakaat sejam. Bila lagi nak buat? Waktu hidup lah nak buat. Mati tak boleh buat dah. Kan? Sembahyang pukul 2 lah, pukul 2 ingat. Kunci dia pukul 2. Pukul 2 sampai pukul 3. Tu waktu yang paling paling kau. Waktu tu ada 2-3 ni, waktu memang orang tidur. Tapi kita bangun. Yang Tuhan nak. Ketika orang lain jauh, orang lain sedang elok tidur, sedap tidur, tapi hamba-Ku ini bangun jauh lambungnya daripada tempat tidur. Ni Allah berbangga. Allah sebut kepada malaikat, malaikat tengok tu. Orang lain duduk sedap tidur, dia bangun. Waktu pukul 2, pukul 3. Dia waktu dia pukul 2, pukul 3. Nak sembahyang tahajud ke 2, 3. Hal lain-lain tu terkejut lah aku. Ni tahajud betul-betul. Ingatlah ni, ingat sampai mati ni. Pukul 2 sampai pukul 3. Kalau kita bangun pukul 4, boleh, tak ada masalah, tahajud juga orang panggil. Okey je. Nah, cuma pukul 4 ni dah ada orang mula bangun. Kalau orang jual nasi lemak bangun dah pukul 4. Betul? Maknanya bukan kita seorang lah bangun waktu tu. Tak? Orang kerja kilang yang nak kerja pukul 5 tu, bangun dah. Orang kerja Kuala Lumpur nak lari jam, dah bangun dah pukul 4 tu. Dia kena bergerak awal. Tak? Jadi, ni waktu yang mana orang betul-betul tidur. Pukul 2, ataupun kita ambil 2.30 sampai 3.30. Atau pukul 2 sampai pukul 3. Itu waktu dia. Daripada pukul 2, antara 2 hingga 4. Itu waktu orang tidur. Kita bangun. Itu orang sebenar. Yang betul-betul key dia. Baik. Jadi bukanlah pukul 4 tu tak dipanggil tahajud. Cuma kita nak sebut waktu yang paling power. Dia kena pandai juga waktu paling power ni. Waktu yang paling ni lah. Orang panggil apa tu? Happy hour. Happy hour. Waktu yang paling power dia punya doa. Baik. Jadi untuk orang yang semayang jadi imam ni, Nabi pesan, kalau orang ramai janganlah baca panjang-panjang. Hak belakang tu macam-macam, ada orang tua tutup longgar, orang lemah nak semayang berdiri lama larat, ataupun ada budak-budak kecil ke apa semua. Dah jadi situ ada masalah lah. Orang musafir, bukan dia nak semayang nak singgah lama. Tapi kalau semayang seorang-seorang, Nabi kata panjang pun ikutlah. Baik. Panjang macam mana pun buat. Jadi Ustaz sebut apa dia? Kalau kita dapat cuba berdiri 1 jam, ataupun jangan terus sejam, buatlah dulu dalam 15 minit dulu. Contoh dah, Ustaz biasa buat macam ni. Ustaz cerita yang Ustaz lah, tak cerita orang lain. Kita pun tidak lagi sangat. Contoh dah, andai kata Ustaz main isyak kat rumah. Waktu tu Ustaz tak ada mengajar mana-mana, tak ada pergi masjid mana-mana, terletih ada rumah. Bila semayang kat rumah je main isyak tu, Ustaz buat rakaat pertama tu baca Al-Lam sejadah. Macam main subuh tu. 1 minit nak habis tu. Kalau kita baca laju dalam 6 minit 7 minit lah. Kalau kita baca standard lah 10 minit 12 minit. Mana itu berdiri dah, ya. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Rakaat kedua baca al-mu tabarakalladzi bi yadihi. Sebab kita dah hafal, tak apalah, boleh ingat lah, boleh baca kan. Ini untuk semayang. Sebab apa? Nak pelatihan solat lama. Kalau Nabi lagi lama. 1 rakaat tu 3 juzuk. Bayangkan 3 juzuk. Al-Lam Al-Baqarah, lepas tu sambung Ali Imran, lepas tu sambung An-Nisa. Kan? Dia tahu hadis ni kan? Tahu saja. Kata nak ikut perjuangan sunnah. Ikut lah. Ini perjuangan sunnah, tapi nak kata orang bid'ah cepat sangat. Kalau betul perjuangan sunnah ni, tahajud ikut cara Nabi ni. Ulama tahu dah lah, kita tak boleh nak buat macam tu. Lepas tu nak kena kabur dengan ibadat lain. Lepas tu kita duk zikir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 1000 kali, 10,000 kali. Nak kabur hak ni macam Nabi buat tak larat tu lah, kita nak kabur lain. Ni duduk subhanallah subhanallah. Ataupun kita duduk baca Fatihah 40 kali, 100 kali. Selawat 1000 kali, selawat 8000 kali. Nak kabur hak jenis gitu, kita tak nak buat macam Nabi nak buat. Nabi jihad fisabilillah. Nabi duk perang, kita ada perang, kita sekarang duk perang lawan hawa nafsu. Maka cara nak perang tu kena berzikir lah. Tu kena faham cara dia tu. Nak lawan balik. Kita memang tak boleh nak buat macam sebiji macam Nabi, tapi kita cuba nak tiru. Betul tak? Ada benda nak kena kabur. Kalau nak kira macam kita kuliah maghrib, mana ada Nabi buat kuliah maghrib? Mana ada Nabi buat pondok macam ni? Tak ada.
Nah, adalah kulit, adalah dalam hadis kita. Waktu maghrib isyak, Nabi mengajar dekat Masjid Nabawi. Semua sahabat hadir mendengarkan kuliah Nabi. Siap buat live lagi. Mana ada? Tak ada. Bahkan waktu maghrib isyak tu sahabat buat apa dengan Nabi? Nabi semayang sunat, sahabat semayang sunat, masing-masing buat semayang sunat. Sampai 20 rakaat dalam buat cerita. Nah, waktu maghrib isyak tu semayang macam kita, kalau kita tarawih dah 20 rakaat dia tarawih dah. Tapi itulah yang diisi oleh para salafus soleh terdahulu waktu maghrib isyak. Kita ada siapa nak buat 20 rakaat? Oh, yang bulan puasa pun 20 nak suruh lagi 8. Mufti kata 20 kena buat. 8 dah. Nak buat malas kita. Dah mak tahu dah penyakit malas ni. Penyakit lemah ni. Ni kan doa lemah ni. Doa hadis ni. Doa lemah malas ni. Bukan doa lemah badan, lemah semangat. Nah, jadi ganti dengan ibadat duduk. Apa dia ibadat duduk? Macam Yasin, ngaji, kuliah duduk dengar. Macam kita semayang, imam baca kita dengar. Dapat pahala tak? Pahala telinga tu. Pahala telinga, pahala hati, pahala otak, pahala mata tengok muka tok guru. Semua itu kita dapat. Nak ganti solat 20 tadi. Kalau tak, lepas semayang balik rumah makan nasi, tengok berita. Kalau zaman sekarang tak tengok berita lah, tengok main game lah. Main game balik, main telefon. Nah, belak-belak Facebook, belak-belak TikTok. Jadi amalan kita tu kurang. Jadi sebab itu ulama faham dah. Nah, ada tempat-tempat yang kita memang kurang benda tu, tapi digantikan dengan ibadat lain. Contoh apa dia? Orang Melayu kita ni sikit-sikit buat makan, betul tak? Oh, anak berjaya masuk pondok, jamuan kesyukuran. Nah, lahir anak baru, jamuan kesyukuran. Anak sambut birthday, jamuan kesyukuran lagi. Dah, kek lah, pulut kuning lah, apa lagi, kuih-kuih karipak semua ada lah, bihun-bihun apa semua. Panggil lah ustaz-ustaz, panggil lagi jiran datang. Apa ni, sambut birthday anak yang kedua. Nah, itu birthday. Lepas tu kalau dapat kerja, kesyukuran lagi. Habis belajar, kesyukuran lagi. Bukan bersunat je, bukan kahwin saja. Nah, jadi kita ni jenis suka jamu orang makan. Panggil orang tu, segah lah tu. Nak cover apa ni? Banyak nak covernya. Nak cover hak kerikut kita tu. Time kita jumpa orang susah, kita buat tak tahu kan, ni berlakon je ni, kita kata keburuk orang lah. Memang dia berlakon. Itu cerita dia. Yang penting kita nampak, kita bagi. Kepala dah datang kat kita kan. Okey, baik. Jadi bila kadang-kadang ada kerikut kita, kucing minta, kita duduk makan kedai makan, kucing dia minta, kita pukul kucing pula kan. Tersekek luku kepala dia. Ambil. Tak datang. Ingatlah muka ni datang jangan minta sini. Dia nak makan kedai tu kan. Ingat kucing tu, ingat sudah. Sampai mati, sampai anak cucu dia besar. Ni anak aku nanti tu, kalau tu datang, pocik tu datang, jangan gigat dia. Orang lain tak apa. Dia pesankan anak dia, kucing tu. Kucing tu pesankan anak lagi. Berketurunan, ingat ni. Ni nak luku kepala tu aku dulu ni. Jadi cover kerikut kita tu, cover dengan apa dia? Dengan ibadat lain. Bagi makan bila ada majlis-majlis. Jadi ulama dah faham dah perangai kita ni. Jadi oleh kerana kita tak dapat copy paste sebiji macam sunnah Nabi tu, tapi kita usaha ke situ, maka banyaklah ibadat-ibadat yang umum Nabi ajar, kita bawa dalam bentuk program kehidupan bermasyarakat. Macam solat berjemaah kan. Solat berjemaah, lepas solat berjemaah kita selawat, salam, selawat kan, ada beratur kan. Lepas kita pun dah dalam saf tu, kita pun pusing semayang lah. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi selawat. Ada buat sahabat macam tu? Sahabat tak buat macam tu, tapi sahabat buat lebih lagi macam tu. Lepas semayang tak ada nak raung-raung, tak ada, nama Nabi tak ada, tapi sahabat buat. Tapi ulama kita ajar pada kita, supaya apa dia? Silaturahim, setulah salam, sentuh dengan orang, minta maaf kalau ada salah. Bukan main semayang lepas tu balik terus. Tidak, jumpa orang dulu. Ni tempat penyatuan umat ni, masjid ni. Salam, sallallahu alaihi Muhammad, selawat lagi dapat. Kalau tak ada majlis, tak selawat kita kadang-kadang. Kalau sahabat Nabi tak kira lah. Bawa unta, selawat, zikir, semua penuh kehidupan mereka. Berjihad apa semua dah lebih lah tu. Memang tak ada nak cover, tak ada nak lawan kita ibadat orang dahulu. Tapi ulama buat dalam program bermasyarakat macam ni. Selik sikit. Ni kena faham. Kena faham sangat. Sabda Nabi, Iqra suratul Sabbih, was-sama'i wat-tariq, wasyamsi wadhuhaha. Nabi kata, bacalah surat Sabbih isma rabbikal a'la tu lah, ataupun was-sama'i wat-tariq, ataupun wasyamsi wadhuhaha. Nabi sebut macam tu. Nabi suruh baca surah tu. Time mana ni? Time semayang beramai ramai. Mana apa dia? Ini ringan. Nak suruh ringan.
Mana surah ni lebih kurang semuka lah kalau Quran kita, ataupun lebih kurang dalam 10 hingga 15 ayat. Lebih kurang 10 hingga 15 ayat. Kita cuba. Baik. Maka itu sajalah untuk hari ini. Nanti kita sambung balik kewajipan imam berhubung rukun solat. Yang tadi kita cerita kewajipan menjaga imam ketika solat. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami wakillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.